Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia dan salam satu Wardah untuk semua. Saya selaku MC pada hari ini. Nama saya Muhammad bin Sapa dan bersama saya Ustaz Muhammad Hakimi bin Faizal ingin merungkai serba sedikit tentang sejarah perkembangan kurikulum pendidikan Islam pada zaman Bani Umayyah. Okay, Ustaz, bolehkah Ustaz menceritakan serba sedikit tentang sejarah perkembangan kurikulum pada zaman Bani Umayyah? Silakan Ustaz. Okay, baiklah, terima kasih kepada saudara Muhammad bin Sapa. Okay, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Okay, saya akan berkongsi serba sedikit dan merungkai serba sedikit tentang sejarah perkembangan pendidikan Islam pada zaman Bani Umayyah. Ya, baiklah, sebagaimana yang diketahui umum, dengan berakhirnya kekuasaan Khalifah Ali ibnu Abi Talib, maka lahir dan bermulalah kekuasaan Bani Umayyah. Okay. Kerajaan Bani Umayyah adalah diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 Masihi. Beliau merupakan keturunan Bani Umayyah dan beliau juga bekas gubernur Syam dan seorang pemimpin yang pintar dan mempunyai pemikiran yang tajam. Okey, baiklah. Untuk pengetahuan para pendengar sekalian, penubuhan kerajaan Bani Umayyah menyebabkan sistem pemerintahan demokrasi dan pemilihan khalifah Islam berdasarkan sistem syura lenyap dan telah mewujudkan sistem pemerintahan monarki. Sistem pemerintahan monarki di sini bermaksud sistem beraja, dan pemilihan khalifah Umayyah juga berdasarkan sistem warisan. Kerajaan Bani Umayyah dibahagikan kepada 3 tahap kelahiran. Yang pertama adalah zaman kemajuan dan pembangunan, zaman kelahiran. Yang ketiga adalah zaman kehancuran. Begitu. Okey, baiklah. Pada zaman ini masyarakat Islam terbahagi kepada 3 kaum pemerintah, kaum mawali, kaum zimmi dan golongan hamba. Dengan kata lain, pada masa pemerintahan Khalifah Ali dan Khalifah sebelumnya, corak kepimpinan dan pemerintahan masih mengikut keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham. Para khalifah dipilih melalui proses musyawarah yang dikenali sebagai sistem syura. Ketika mereka menghadapi sebarang permasalahan dan kesulitan, maka mereka mengambil keputusan secara langsung melalui musyawarah dengan para pembesar. Pada zaman Bani Umayyah, perkembangan ilmu tidak hanya dalam bidang agama semata-mata, malah juga dari aspek teknologi. Sementara itu, sistem pendidikan masih sama ketika Rasul dan Khulafa Ar-Rasyidin, iaitu menggunakan kaedah kutab, di mana kaedah kutab ini adalah proses menuntut ilmu dilakukan secara langsung di masjid ataupun di surau. Okay. Oleh itu dapatlah dikatakan bahawa institusi pendidikan yang ditubuhkan pada awalnya ialah masjid. Okey, banyak masjid dijadikan sebagai pusat pendidikan seperti Masjid Amawiyin di Damsyik.
Okey, Khalifah Walid Al-Walid contohnya berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menghapuskan golongan buta huruf dalam kalangan umat Islam melalui pembinaan masjid dan kutab. Masjid Amawiyin dibina selama 8 tahun dan dijadikan tempat beribadat serta tempat belajar kaum muslimin. Okey. Bilik-bilik disediakan sebagai tempat menyalin dan perbincangan pelajar. Okey. Guru-guru juga berkhidmat secara sukarela dan ada juga yang dibayar. Kurikulum yang dipelajari adalah fardu ain dan fardu kifayah. Baiklah, kita akan berhenti sebentar. Selepas ini jangan ke mana-mana, terus menyaksikan surat pada malam ini, iaitu merungkai sejarah pendidikan Islam pada zaman Bani Umayyah. Apollo, bila-bila masa, di mana jua? Baiklah, terima kasih kepada saudara Muhammad bin Sapa. Okey, dan kita akan meneruskan lagi perbincangan kita pada malam ini ya. Baiklah, perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman kerajaan Bani Umayyah meliputi ilmu bahasa, ilmu sastra, sains, perubatan dan agama seperti hadis, fiqh, tafsir dan tauhid. Ilmu bahasa dan sastra berkembang di kota Basrah dan Kufah, iaitu kota Kufah ini berada di Iraq, dan semestinya masjid di kedua-dua kota ini menjadi pusat pengajaran ilmu pengetahuan. Pada zaman ini jugalah lahirnya seorang ahli bahasa dan filologi Arab yang bernama Khalil bin Ahmad, dan beliau mempunyai seorang murid yang menjadi pakar bahasa Arab, iaitu Sibawai. Pada masa inilah kalimah-kalimah Al-Quran diletakkan tanda bunyi atau baris seperti fathah, dhammah dan kasrah. Bahasa Arab juga telah dijadikan bahasa rasmi dalam urusan pentadbiran negara. Itu saja yang saya dapat rungkaikanlah di sini. Walaupun tidak banyak, semoga serba sedikit dapat membantu para pendengar sekalian dalam mencari informasi-informasi tentang perkembangan sejarah kurikulum pada zaman Bani Umayyah. Kita akan teruskan dengan pengacara kita pada malam ini, saudara Muhammad bin Sapa. Baiklah, terima kasih kepada ustaz kita, iaitu Ustaz Muhammad Hakimi bin Faizal, iaitu dan ustaz sekarang ini masih menuntut ilmu di Universiti Malaysia Sarawak dalam jurusan pendidikan Islam, dan ustaz merupakan pelajar tahun pertama ya. Okey. Syukran ya ustaz kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi bersama-sama kita dan para pendengar sekalian tentang sejarah perkembangan kurikulum pendidikan Islam pada zaman Bani Umayyah. Baiklah, itu saja daripada saya Muhammad bin Sapa, iaitu pengacara anda pada malam ini. Sekian, terima kasih.